Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanna lakum fi sihhati wa afiyah insyaallah. Baik murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita hari ini dalam mata pelajaran adab tahun 5. Kenapa perlu kita pelajari adab? Kerana adab inilah yang akan mencerminkan kepribadian kita. Dan sebaik-baik insan yang perlu kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad lah yang dilahirkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Baik. Tahun ini adab kita akan pelajari 6 tajuk. Pertamanya adab bekerja, adab berjual beli, adab ketika bermain, adab dengan pemimpin, adab bermesyuarat. Baik, hari ini kita nak terus pada tajuk pertama kita, iaitu adab bekerja. Baik, murid-murid sekalian, di sini Ustaz datangkan contoh-contoh pekerjaan. Okey. Contoh-contoh pekerjaan terbagi pada dua, pekerjaan halal dan haram. Murid-murid sekalian boleh baca bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan halal: guru, petani, saintis, nelayan, jurutera, penternak. Pekerjaan haram: pencuri, perompak, penyeludup, penjual arak, pengedar dadah. Baik, ini adalah contoh pekerjaan-pekerjaan yang halal. Dan manakala sebelah ini pekerjaan yang haram. Manakala walaupun di sini pekerjaan di sini halal, namun sekiranya pekerjaan itu tidak amanah, boleh mendatangkan rezeki yang haram juga. Baik, seterusnya adab-adab bekerja. Pertama, ikhlas, amanah, menepati masa, tidak mengabaikan ibadat, taat kepada ketua atau pengurus. Untuk keterangan ada adab bekerja. Ikhlas. Kenapa kita perlu ikhlas? Kerana kita perlu jadikan pekerjaan kita ini sebagai ibadat. Bila kita bekerja lillahi ta'ala, insyaAllah pekerjaan kita itu menjadi ibadat. Dan dengan kita ikhlaskan diri ketika bekerja, ianya akan mendatangkan rasa selesa, rasa suka di tempat kerja, tidak stres kata orang. Yang keduanya amanah. Ini sifat yang sangat penting dalam pekerjaan. Jika dalam sesuatu syarikat itu terdapatnya seorang yang tidak amanah, kemungkinan syarikat itu tidak akan majulah. Pentingnya amanah. Dengan amanah lah, tidak akan ada kes-kes rasuah. Orang yang makan rasuah, orang yang tidak beramanah. Ingat, amanah ini adalah sifat Nabi. Sifat Nabi, amanah. Lawan kepada amanah ialah khianat. Kes seterusnya, menepati masa. Islam sangat menggalakkan umat Islam, ataupun Islam menitik beratkan tentang masa. Hatta dalam surah pada surah Al-As tentang masa. Dan solat kita sangat digalakkan, as-salatu ala waqtiha, solat tepat pada waktunya. Dan ini menunjukkan Islam sangat menitik beratkan tentang masa. Terusnya, tidak mengabaikan ibadat. Ya tak, sebelum tadi kita katakan bekerja sebagai satu ibadat. Namun di sana ada ibadat yang lebih besar daripada pekerjaan kita. Sekiranya di tempat kerja kita itu tidak dibenarkan untuk solat, maka wajib kita untuk cari pekerjaan yang lain. Sebagai contoh,
Pekerjaan kita dari kita masuk pejabat dalam pukul 10 sampai pukul 5, dan kita sentiasa tinggal solat zuhur kerana kita ditegah oleh majikan kita. Jadi pekerjaan sebegini wajib kita tinggalkan. Baik, seterusnya, taat kepada ketua atau pengurus. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin kamu. Maknanya taat kepada ketua di tangga yang ketiga. Kita taat kepada ketua kita selagi mana ketua kita taat kepada Allah dan Rasul kita. Seperti kes atas ni, kes sebelum tadi, sekiranya ketua kita itu melarang kita untuk solat, maka tidak wajib kepada kita untuk taat lagi kepada dia. Okay, seterusnya, kepentingan adab bekerja. Meningkatkan prestasi, menghasilkan produk berkualiti, mendapat rezeki yang halal dan berkat. Baik, untuk keterangan dia, ya betul, sekiranya kita bekerja dengan penuh adab, dengan penuh etika, kita ikhlaskan diri kerana Allah Ta'ala, insyaAllah prestasi kita akan meningkat. Terusnya, ianya akan menghasilkan produk berkualiti. Kerana kerja kita yang amanah, kerja kita yang ikhlas Allah Ta'ala, insyaAllah keberkatan itu akan datang di dalam pekerjaan kita dan terus akan mengalir kepada orang yang berhampiran kita. Contohnya kalau cikgu berkualiti, insyaAllah akan menghasilkan murid yang berkualiti. Baik, yang akhir, mendapat rezeki yang halal dan berkat. Ini sangat penting. Pekerjaan yang betul, yang amanah akan menyebabkan rezeki kita itu berkat. Kerja dengan baik, rezeki kita berkat insya-Allah. Tapi sekiranya kerja kita lalai, kerja kita tidak betul, kerja kita banyak yang khianat kerja kita, kemungkinan rezeki yang kita dapat itu tidak berkat. Lalu apa yang akan terjadi sekiranya rezeki kita tak berkat? Setelah kita bawa balik duit itu, kita beli makanan, kita bagi anak-anak, bini kita makan makanan, dari hasil duit yang kita dapat daripada tempat kerja kita itu, yang akan menyebabkan tidak keberkatan dalam keluarga kita. Contohnya, PT banyak, rumah dah ada, kereta pun dah ada 2-3 buah, namun rasa tetap tidak cukup. Kenapa? Kerana tiada keberkatan. Berbeza dengan orang yang kerja biasa-biasa saja, dapat gaji, cukup makan, tapi merasakan cukup. Sebab dia bersifat qanaah, rasa cukup. Dan hidup dia berkat. Hidup berkat, keluarga dia bahagia. Manakala orang yang kaya tapi keluarga dia tak bahagia, anak-anak tidak dengar cakap ibu ayah, solat tidak didirikan di dalam rumah tersebut, dan banyak lagi lah berhasil daripada punca rezeki. Baik, ingat punca rezeki jangan kita pandang remeh. Terusnya, akibat mengabaikan adab bekerja, dimurkai Allah, dibenci masyarakat, negara menjadi mundur, berlaku penindasan dalam masyarakat. Baik, apabila kita mengabaikan adab bekerja, kita tidak amanah, kita tidak menepati masa, kita tindas pekerja-pekerja lain, kita akan dimurkai Allah. Terusnya, kita akan dibenci oleh masyarakat sekiranya pekerjaan kita itu sebagai pemimpin kampung, kita tidak adil dengan rakyat-rakyat dalam kampung kita, penduduk kampung kita tidak adil, akan menyebabkan kita akan dibenci oleh masyarakat sekitar. Terusnya, negara menjadi mundur. Apabila sesebuah negara mempunyai rakyat
yang tidak beretika dalam pekerjaan masing-masing di sektor masing-masing akan menyebabkan negara itu mundur. Kerana hebatnya sebuah negara itu terletak kepada ketamadunan dia. Negara yang bertamadun iaitu negara yang mempunyai rakyat ataupun masyarakat yang berilmu, beradab dalam kehidupan mereka. Sekiranya rakyat pun tidak beradab, pemimpin juga tidak beradab, negara akan menjadi mundur. Terakhir, berlaku penindasan dalam masyarakat. Sekiranya majikan sendiri tidak beradab dengan pekerja, yang akan menyebabkan pekerja-pekerja dia tertindas. Begitu juga jika pemimpin itu tidak adil kepada rakyat dia, ia akan menyebabkan rakyat dia juga ditindas. Jadi Ustaz rasa sekadar itu saja penerangan untuk kali ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Apa yang kurang dalam moh itu datang daripada diri Ustaz sendiri. Oh lupa, sebelum Ustaz akhiri video ini, untuk latihan Ustaz minta antum salin nota. Ustaz akan lampirkan video ini dengan sekeping gambar nota. Antum boleh salin dalam buku masing-masing, kerana apa yang Ustaz tayangkan dalam video ini adalah nota sahaja. Jadi sekali lagi, jika ada kekurangan daripada Ustaz minta maaf banyak. Jadi untuk akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa.